أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada siri yang kedua bagi membincangkan kitab Sabil Al-Muhtadin pada topik ataupun pada bab berkenaan dengan solat-solat sunat. Kitab yang kita guna pakai adalah kitab ini, Sabil Al-Muhtadin, yang mana telah disemak dan ditahqiq oleh Ustaz Muhammad Haizir Husin. InsyaAllah siri yang pertama semalam kita telah membincangkan berkenaan dengan solat witir dan berkenaan dengan waktu sah solat witir. Pada siri kali ini, hari ini insya-Allah dengan izin Allah di bulan Ramadan ini, semalam kita berada di bulan lain, hari ini kita berada di bulan lain, bulan yang penuh dengan keberkatan. Tak dengar. Baik, hari ini insya-Allah kita akan menyambung perbincangan tentang solat-solat sunat. Dan solat sunat ini seperti yang kita nyatakan sebelum ini, banyak fungsinya. Antara fungsi yang utama yang kita risau dan kita pun berlumba-lumba nak mengerjakan solat-solat sunat ini adalah kerana ibadah solat adalah ibadah yang pertama kali yang Allah Ta'ala akan hisab kita pada hari akhirat nanti, di padang mahsyar, dan yang akan menampung kekurangan pada ibadah solat-solat fardu kita adalah ibadat solat sunat. Jadi oleh sebab itu kita perlu kepada banyak amalan sunat, terutamanya solat-solat sunat. Jadi sebelum itu kita perlu kepada ilmu untuk mengetahui kaifiat dan waktu-waktu yang sesuai untuk kita laksanakan solat. Baik. Pada kali ini kita menyambung pada ibarah seterusnya berkenaan dengan waktu afdal solat sunat. Pada siri yang sebelum ini di hujungnya kita berhenti pada waktu sah solat sunat, iaitu daripada selepas solat isyak sehingga ke subuh. Pada kali ini kita membincangkan tentang afdal, waktu daripada selepas solat isyak sehingga ke subuh itu yang mana yang lebih afdal. Baik. Kata pengarang Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, katanya, dan mengerjakan witir kemudian daripada sembahyang malam dan mentakhirkan dia hingga akhir malam afdal jika ia beradat jika ia beradat jaga pada akhir malam. Ini bahasa Melayu lah, cuma dalam tulisan Jawi dan pendekatannya pendekatan Jawi. Jadi apa kata pengarang di sini? Dia kata mengerjakan witir itu terkemudian daripada sembahyang malam. Maksudnya sembahyang malam yang wajibnya sembahyang isyak lah, solat isyak. Bermulanya selepas solat isyak. Dah boleh kerjakanlah lepas kita solat isyak, dah boleh kerjakan solat witir. Dan mentakhirkan dia hingga akhir malam afdal. Maksudnya kita tak terus solat witir selepas isyak, tetapi kita takhirkan, kita lewatkan ia sehingga ke akhir malam. Akhir malam ni maksudnya sebelum subuh, waktu qiyamul lail. Jadi pengarang kata afdal, lebih afdal jika ada ia beradat jaga pada akhir malam. Maksudnya adat kebiasaan dia senang bangun malam, senang bangun di awal sebelum subuh, maksudnya di hujung malam. Kalau itulah adatnya senang nak bangun kan, jadi pengarang kata lebih afdalnya dia takhirkan sehingga ke sebelum solat subuh, waktu di hujung malam. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salawatikum bil laili witra, artinya jadikan oleh kamu akan witir pada akhir sembahyang kamu pada malam. Jadi di sini Nabi SAW memberitahu kepada kita waktu yang paling afdal untuk mendirikan solat sunat witir ini adalah di hujung malam. Ingat, di hujung malam.
perkiraan malam itu kalau ikut secara adat kebiasaannya adalah bermula daripada maghrib sehinggalah ke isyak. Itu dah dinamakan waktu malam. Tetapi khusus bagi solat witir ini tak boleh dikerjakan selepas maghrib. Dia perlu syarat dia adalah setelah menunaikan solat isyak. Jadi kita nak nyatakan di sini adalah waktu yang terafdal untuk kita kerjakan solat witir adalah di hujung malam. Sebab apa? Sebab Nabi nyatakan di sini ij'alu akhir salawatikum bil laili witra. Maksudnya di hujung sekali ibadah solat kita hendaklah kita kerjakan witir sebagai penutup. Baik, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jika tiada beradat ia jaga pada akhir malam, maksudnya bukan kebiasaan dia bangun malam. Biasanya kalau tidur selepas isyak tu, lepas habis je ibadah malam, kemudian ditidur, bangun-bangun tersedar dengan azan subuh. Kalau itulah adat kebiasaannya, dia pun rasa tak confident nak bangun awal, hendaklah diperbuatnya witir daripada awal malam kerana sabda Nabi SAW, man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Ini hadis. Maksud dia, barang siapa takut akan bahawa tiada bangun ia pada akhir malam. Dia takut tak bangun, risau, badan penat dan sebagainya, takut tak bangun, maka apa dia kena buat? Maka hendaklah diperbuatnya witir pada awal malam. Maksud awal malam sekali lagi kita sebut adalah selepas solat isyak. Kalau mengikut kaedah solat witir, selepas solat isyak kan, sebelum pergi tidur tu dia terus solat witir dulu, tutup segala ibadah solat. Dan barang siapa tamak akan bahawa jaga ia pada akhir malam, maka hendaklah diperbuatnya witir pada akhir malam. Hadis riwayat Muslim. Kalau dia ada tamak ni maksudnya kesungguhan nak sangat bangun malam dan dia berazam bersungguh-sungguh nak bangun qiyamul lail, maka lebih afdal untuk dia tangguhkan solat sunat witir itu sehinggalah dia bangun malam, dikerjakan solat malam, tahajud, solat taubat, solat apa lagi hajat dan sebagainya, istikharah ke apa ke dan sebagainya. Lastnya ditutup dengan solat witir. Jadi ini adalah panduan waktu solat sunat witir yang paling afdal. Baik, seterusnya pengarang menjelaskan kepada kita berkenaan dengan kaifiat menunaikan solat witir. Cara dia. Tadi berkenaan dengan masa yang afdal, sekarang ni pengarang menghuraikan tentang cara nak mendirikan solat sunat witir. Dan harus bagi orang yang menambahi witir atas serakaat, menghubungkan dengan satu tahiyat pada rakaat yang akhir. Dan harus maksudnya hukumnya boleh. Bukannya wajib, bukannya sunat, tapi hukumnya boleh. Boleh apa? Bagi orang yang menambahi witir atas serakaat. Maksudnya dia solat sunat witir lebih daripada satu rakaat. Kita nyatakan sebelum ini pilihan yang ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu maksimum 11. Jadi kalau dia pilih itu lebih daripada 1, mungkin 3, mungkin 5 dan sebagainya, maka harus baginya menghubungkan dengan satu tahiyat. Dipanggil kaedahnya kaedah wasal. Wasal ni maksudnya menggabungkan rakaat itu secara hanya buat satu tahiyat saja. Kan? Pada rakaat yang akhir. Contoh kalau dia solat witir dengan 3 rakaat. Kan? Saya percaya kebiasaan kita buat rakaat solat witir yang kita buat 3 rakaat, 2 rakaat pertama kemudian kita bagi salam, kan? Tahiyat kita bagi salam. Kemudian bangun lagi, buat lagi 1 rakaat. Itu biasa kita buat. Tapi di sini hukumnya harus sekiranya kita nak guna kaedah wasal. Yang kita buat tadi yang biasa 2 rakaat, 1 rakaat itu panggil fasal. Itu kita akan bincang selepas ini. Sekarang ni pengarang kata kalau nak wasal, kalau nak sambung boleh, kan? Boleh, dan boleh menggunakan kaedah 1 tahiyat sahaja, itu di hujung. Maksudnya solat 3 rakaat tadi tu straight Allahu Akbar pada rakaat pertama, kemudian masuk rakaat kedua, habis rakaat kedua jangan duduk tahiyat. Maksudnya habis rakaat kedua terus bangun kepada rakaat yang ketiga.
Habis rakaat ketiga duduk, baru bagi tahiyat akhir. Kan? Dan beri salam. Dan harus pula baginya menghubungkan dia dengan 2 tahiyat pada 2 rakaat yang akhir. Boleh juga sekiranya dilakukan dengan 2 tahiyat. Maksudnya 2 tahiyat ni macam mana? Macam kita solat maghrib lah. Kan? Kalau kita buat 3 rakaat. Kalau buat 3 rakaat, kaifiatnya macam mana? Kalau kita nak guna kaedah sambung 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam, maka dikerjakan dengan 2 tahiyat. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal pada rakaat kedua, tahiyat akhir pada rakaat ketiga. Jadi ada 2 kaedah di sini kalau kita nak sambung. Take note kat situ. Kalau nak sambung, maka ada 2 jalan, sama ada dengan tahiyat sekali saja di hujung ataupun tahiyat yang pertama pada rakaat kedua dan tahiyat yang kedua pada rakaat yang ketiga. Begitu jugalah maksudnya kalau tak buat 3 rakaat, kita nak buat 5 rakaat, 7 rakaat. Maksudnya di hujung sana baru kita kerjakan tahiyatnya. Apa hukumnya? Hukumnya harus. Boleh sambung. Kemudian, kerana sabit tiap-tiap daripada keduanya daripada fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat Muslim. Ada hadis. Kedua-dua keadaan itu sama ada dengan 2 tahiyat ataupun dengan 1 tahiyat sahaja, kedua-duanya Nabi pernah buat. Ada dalam riwayat Sahih Muslim. Tetapi menghubungkan dengan 1 tahiyat terafdal daripada menghubungkan dengan 2 tahiyat. Tetapi yang lebih aula, lebih bagus adalah melakukan dengan hanya 1 tahiyat saja. Maksudnya di hujung saja. Pada rakaat kedua tak ada apa-apa, terus bangun. Bangun naik kepada rakaat yang ketiga. Kerana terpelihara daripada menyerupai sembahyang maghrib. Kan? Tak nak bagi sama dengan solat maghrib. Kan solat maghrib kita ada tahiyat awal, kemudian tahiyat yang kedua, tahiyat akhir. Jadi kita nak buat solat witir ni kalau boleh jangan samakan dengan solat maghrib tersebut dari sudut kaifiatnya. Jadi pengarang kata yang dengan 1 tahiyat itu lagi bagus. Jika dilaksanakan witir atas 3 rakaat. Maksudnya kalau buat 3 rakaat, buat dengan satu tahiyat saja kalau kita sambung. Itu lebih bagus. Dan tiada harus menghubungkan dengan terbanyak daripada 2 tahiyat dan tiada harus memperbuat yang pertama daripada 2 tahiyat dahulu daripada 2 rakaat yang akhir, kerana bahawasanya yang demikian itu menyalahi yang mangqul daripada fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sini ada 2 poinnya. Dan tiada harus menghubungkan dengan terbanyak daripada 2 tahiyat. Maksudnya tidak boleh buat lebih daripada 2 tahiyat tadi tu. Maksimumnya 2 tahiyat saja. Kan? Maksudnya 2 tahiyat itu di mana? So dijelaskan 2 tahiyat itu hendaklah daripada dahulu daripada 2 rakaat yang akhir. Maksudnya tidak boleh diawalkan daripada kedua rakaat yang terakhir. Contoh kalau di sini kalau saya boleh tulis, kalau boleh nampaklah. Nampak ke? 1, 2, 3. Kalaulah ada 3 rakaat di sini, kan? 3 rakaat. Maka boleh kita lakukan tahiyat pertama di sini dan tahiyat kedua di sini, tahiyat akhir. Yang lebih afdal kita hanya buat yang tahiyat akhir saja tanpa melakukan tahiyat awal. Baik, itu keadaan dia. Sekiranya dilaksanakan lebih dari itu, mungkin kita buat 4, 5. Kemudian kita buat tahiyat awal itu pada rakaat yang kedua, tahiyat akhir pada rakaat yang kelima. Yang ni tak ada. Contohlah, ini contoh. Jadi kita nak buat dengan 2 tahiyat, tapi 2 tahiyat tersebut, tahiyat yang pertama buat rakaat kedua, tahiyat kedua buat pada rakaat yang kelima. Ini tak boleh. Sebab apa? Sebab disyaratkan kalau nak buat di 2 rakaat yang terakhir sahaja, tidak boleh diawalkan lagi. Maksudnya tahiyat pilihan yang ada adalah sama ada nak buat tahiyat tersebut di hujung sahaja ataupun di hujung dan rakaat sebelum hujung. Itu saja pilihan yang ada. Jadi pengarang kata kalau buat selain daripada itu, ianya menyalahi yang mangqul daripada fi'il Nabi.
Kalau buat selain daripada itu, maknanya dia menyalahi riwayat-riwayat yang datang daripada Nabi SAW. Maksudnya tak boleh dibuat sedemikian. Baik. Itu berkenaan dengan kaifiat solat sekiranya memilih untuk wasal untuk sambung. Ingat maksudnya kalau sambung dia ada dua kaifiat, sama ada satu tahiyat ataupun dua tahiyat. Maksud wasal ni adalah buat dengan satu salam saja. Baik, yang seterusnya, bermula menceraikan antara tiap-tiap dua rakaat dengan salam seperti berniat ia memperbuat dua rakaat daripada niat witir afdal daripada menghubungkan dia jika menyamai akan dia pada bilangan rakaat, kerana bahawasanya segala hadisnya terlebih banyak daripada hadis menghubungkan. Ayatnya agak berbelit-belit, tapi poin yang nak diberitahu di sini adalah kalau kita nak solat banyak, maksudnya solat witir itu lebih daripada satu rakaat, dia kata buat dengan setiap dua rakaat kita beri salam. Itu lagi bagus. Itu lagi bagus. Dia kata afdal daripada menghubungkan dia. Jadi kalau diberi pilihan nak sambung ke nak buat dua rakaat kemudian satu rakaat, maka pengarang nyatakan di sini yang memutuskan ia dengan dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam itu lebih afdal. Seperti mana yang kebiasaan kita buat sekarang ni, stay itu dah kira afdal, bagus dah tu. Kerana apa? Kerana hadisnya terlebih banyak daripada hadis yang menghubungkan. Maksudnya ada hadis yang Nabi sambung terus, ada hadis yang Nabi buat dua-dua. Hadis yang Nabi buat dua-dua itu lebih banyak daripada yang Nabi sambung. Seperti yang tersebut di dalam Majmu'. Seperti mana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu', Syarah Muhazzab, karangan Imam An-Nawawi. Sesetengah daripada hadis yang dimuafakatkan atasnya adalah Nabi SAW menyembahyangkan ia pada antara selesai daripada sembahyang Isya' hingga fajar akan 11 rakaat, memberi salam ia daripada tiap-tiap 2 rakaat. Maksudnya ini ada hadis yang disepakati di sini adalah muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis, dan pengarang kata banyak hadis daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang kedua-duanya sepakat menyatakan bahawa Nabi SAW apabila Nabi menunaikan solat witir, iaitu di antara Isya' hingga ke subuh, yang Nabi pilih adalah memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat. Maksudnya dengan kaedah apa tu? Wasal ke fasal? Fasal. Fasal maksudnya mengasingkan. Itu lebih afdal. Dan lagi kerana bertambah ia atasnya dengan salam dan lainnya. Pengarang memberikan alasan kenapa bagi beliau fasal itu lebih bagus, lebih afdal. Selain daripada pengarang melihat hadisnya lebih banyak, pengarang menggunakan satu kaedah. Sebenarnya ini kaedah fiqh ni. Disebut di dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair oleh Imam As-Suyuti, dengan kaedah yang mengatakan bahawa apa yang perbuatannya lebih, itu lebih dianggap lebih fadilatnya, lebih pahalanya. Tapi dengan syarat kaedah itu disyariatkanlah, bukan perbuatan yang kita buat sendiri. Jadi kalau fasal itu dia lebih pergerakan dan lebih perbuatannya berbanding kita sambung. Kalau sambung hanya satu salam, kan? Sini mengarang kata dan lagi kerana bertambah ia atasnya dengan salam. Dan maksudnya kalau nak dibanding yang sambung ke yang buat dua-dua, yang dua-dua lagi bagus sebab setiap 2 rakaat adanya salam. Maksudnya bertambah perbuatan, maka bertambahlah fadilat dan pahalanya. Jadi begitu cara para ulama kita melihat ataupun mentarjihkan antara 2 ibadah. Dianggap lebih itu macam mana? Tak, lebih itu dari sudut perbuatan. Salah satunya tadi yang dinyatakan adalah salam. Apabila buat secara berasingan 2 rakaat, maka ada lebihnya dari sudut perbuatan. Kan? Ibadah yang kita laksanakan
semakin ianya banyak perbuatan, semakin ianya susah kita nak laksanakan, kadang-kadang ia mendatangkan fadilat yang lebih, maksudnya mendatangkan pahala yang lebih. Kita nak solat sambil berdiri ke solat sambil duduk? Kan, solat sunat tarawih ni kan, buatnya imam kat rumah tu kan, baca tengok Quran dia punya syok sendiri. Nak solat satu rakaat satu muka surat, panjang tu. Kita di Masjid Manasih Putra ni kita buat begitu, sebab kita solat 8 rakaat saja. Jadi satu rakaat kita baca satu halaman, satu muka surat. Jadi kalaulah baca panjang, jadi makmum rasa sakit kaki lah, nak duduk, boleh, tak ada masalah. Solat sunat boleh, nak solat berdiri ke nak solat duduk ke boleh. Tapi solat berdiri itu lagi banyak perbuatan, maksudnya banyak kesungguhan dan usahanya. Maka jadi lagi lebih baguslah. Dan di situ pun Nabi ada nyatakan pahala orang yang solat duduk separuh daripada pahala orang solat berdiri. Pahala orang yang solat baring separuh daripada pahala orang solat yang duduk. Jadi melihat kepada kemampuan masing-masing. Baik. Okey, kita sambung sikit lagi. Bermula orang yang menegahkan daripada menceraikan yang mewajibkan bagi memperhubungkan seperti Imam Abi Hanifah, menyalahi ia akan sunnah yang sahih. Di sini pengarang ingin membicarakan tentang mazhab Hanafi, yang mana mazhab Hanafi telah mewajibkan satu salam sahaja. Bukan wajib solat sunat witir itu satulah bagi pandangan mazhab Hanafi, bagi mereka wajib. Tetapi dari sudut kaifiat pelaksanaan dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mereka mewajibkan melaksanakan solat witir itu digabungkan semua dengan satu salam sahaja. Mereka mewajibkan. Jadi di sini pengarang kata perbuatan tersebut dianggap menyalahi ia akan sunnah yang sahih. Kan tadi pengarang dah sebut hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, Nabi lebih banyak melaksanakan yang 2 rakaat dengan salam-salam yang tersendiri. Maka di sini pengarang kata ianya menyalahi hadis yang sahih. Tapi kita tak kata pandangan tersebut mungkar ataupun kita kata sesat dan sebagainya, tak. Masih lagi ada sandaran, cuma pandangan itu tidak kuat menurut pandangan pengarang kitab ini yang bermazhab Syafi'i. Mereka melihat Imam Abu Hanifah beristidlal ataupun berdalilkan dengan dalil yang tidak kuat menurut perspektif dia. Maka tiadalah dipelihara khilafnya. Maksudnya di situ pendapat itu tidak boleh diambil kira lah, menurut pandangan pengarang yang bermazhab Syafi'i. Baik. Oleh sebab itu sebahagian sahabat memakruhkan jika menyambung, yakni rakaat-rakaat solat tersebut. Sebahagian sahabat mereka menganggap makruh, tak elok kalau disambung rakaat-rakaat tersebut. Inilah pendapat kebanyakan mereka seperti Qaffal dan Qadhi Husain. Dalam hal keadaan menyambung rakaat solat itu boleh membatalkan solat kerana terdapat larangan yang sahih daripada menyerupakan solat witir dengan solat maghrib. Di sini pengarang mendatangkan pandangan, nak katanya pandangan yang mengamalkan terus sambung dengan beberapa rakaat itu. Pertamanya sebahagian sahabat kata makruh, dan pandangan kebanyakan ini adalah pendapat kebanyakan mereka seperti Qaffal. Qaffal ni ulama besar, dan juga Qadhi Husain. Maksudnya walaupun ianya sebahagian kata makruh, tapi ada pandangan ulama-ulama besar yang berpegang dengan pandangan sedemikian. Jadi oleh itu menyambung rakaat solat itu boleh membatalkan solat menurut pandangan ni lah. Menurut pandangan yang mereka kata tak boleh nak sambung, kerana terdapat larangan yang sahih daripada menyerupai solat witir dengan solat maghrib. Poinnya adalah takut sama antara kaifiat solat witir dengan solat maghrib. Maka itu antara poin yang menyebabkan para ulama tidak berapa cenderung, ulama mazhab Syafi'i tidak cenderung untuk menyambungnya. Baik, seterusnya merombak, merungkai ataupun mengulang solat. Ini pengarang nak bincangkan tentang macam mana kalau kita dah buat solat tersebut, contohnya sebelum kita tidur,
selepas isyak kita dah laksanakan solat witir 3 rakaat. Kemudian kita bangun solat qiyamul lail pula selepas tu, rasa nak tutup qiyamul lail dengan witir pula. Kan kita dah bincang sebelum ini, kalau seseorang itu dah solat dengan bilangan yang ganjil, kemudian dia genapkan, maksudnya dia dah solat niat witir dah tu, niat witir, tapi sampai ke hujung tu dia tambah lagi supaya genap, maka sebagai ulama kata ini dah tak dianggap sebagai witir, dia dah dianggap sebagai solat sunat biasa. Baik, dalam keadaan ini dia dah solat selepas isyak, kemudian dia bangun qiyamul lail, dia rasa dia nak buat lagi solat witir sebagai penghujung kepada ibadah malam dia. Maka apa dia buat? Dia solat lagi 1 rakaat untuk menggenapkan. Ini dia punya tricky, kita kata helah kan. Dia solat lagi 1 rakaat dengan niatnya untuk menggenapkan solat witir yang dilaksanakan pada malam hari. Jadi di sini ulama ataupun pengarang kitab membincangkan tentang boleh ke kalau kita nak rombak balik witir yang dah kita kerjakan pada waktu malam semata-mata untuk kita kerjakan pada waktu qiyamul lail. Maka apa kata pengarang? Dan sunat bahawa tiada diulangi sembahyang witir, dan jika ditakhirkan daripadanya sembahyang tahajud sekalipun, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailah. Kan? Maksudnya pengarang kata tidak menjadi sunnah. Kalau kita dah solat witir sebelum tidur, dah selesai kat situ. Kan? Kalaulah kita nak pergi bangun qiyamul lail, nak solat lagi, tak boleh dah. Kan? Sebab apa? Sebab Nabi kata la witran fi lailah. Tidak boleh berlaku 2 witir pada satu malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dan kata At-Tirmizi ianya hadis hasan. Hadis ini hadis berdarjat hasan. Maksudnya tidak ada tuntutan untuk kita repeat balik. Dah buat sebelum kita tidur, bangun qiyamul lail, kita nak buat lagi witir. Dah tak ada dah. Dah tak menjadi sunnah. Bahkan sunat untuk tidak diulangi. Sunat untuk tidak diulangi. Baik. Seterusnya adalah berkenaan dengan bacaan di dalam solat witir. Dan apabila dikerjakan witir dengan 3 rakaat, maka sunat dibaca kemudiannya daripada Fatihah pada rakaat yang pertama surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Kalau kita buat 3 rakaat, rakaat yang pertama disunatkan baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan pada rakaat kedua surah Al-Kafirun, pada rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad, dan Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. 3 qul itulah. Kerana sabit yang demikian itu daripada fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sandarannya. Dan sunat berjemaah pada witir Ramadan. Tadi kalau kita cerita secara umum, pada hari-hari biasa sunatnya sunat dikerjakan secara individu. Namun apabila masuk di dalam bulan Ramadan, sunatnya sunat dikerjakan secara berjamaah. Dan jika tiada diperbuat sembahyang tarawih atau diperbuatnya ia dengan tiada berjemaah sekalipun. Maksudnya sunat berjemaah pada solat witir Ramadan itu walaupun tidak dilakukan solat tarawihnya. Masuk je bulan Ramadan, dia tak pergi solat tarawih, dia pergi nak solat witir saja, pun boleh. Dan witir itu dah dianggap witir yang disyariatkan dikerjakan secara berjemaah. Sebab apa? Sebab dia dah masuk di bulan Ramadan. Atau ia dilakukan dengan tidak berjemaah pun boleh juga. Maksudnya kalau dia tak sempat nak solat berjemaah, witir berjemaah di masjid, bukan untuk tahun ni lah, tahun ni kita tak boleh solat berjemaah di masjid, mungkin tahun-tahun yang sebelum ataupun tahun-tahun yang akan datang, kan, solat sunat witir kalau hari-hari biasa bukan Ramadan, sunatnya dikerjakan secara individu. Tetapi masuk saja bulan Ramadan, ianya disunatkan dikerjakan secara berjemaah, sama ada dilakukan dengan sekali dengan solat sunat tarawih ataupun secara berasingan. Sebab itu kita nasihatkan sebelum-sebelum ni ada ditanya soalan, Ustaz, kalau saya pergi solat tarawih di masjid,
saya tak solat witir, saya balik kerjakan solat witir di rumah. Apa hukumnya? Hukumnya harus, boleh kalau dia nak kerjakan sendiri solat witirnya di rumah. Tetapi yang lebih afdal adalah solat sunat witir bersama dengan imam kerana berjemaah. Sebab di bulan Ramadan. Kan? Sebab dia disyariatkan secara berjemaah. Hanya di bulan Ramadan. Jadi ini perbincangan berkenaan dengan solat witir. Sekarang pada bab yang seterusnya kita akan bincangkan tentang solat sunat yang seterusnya, iaitu solat sunat rawatib. Rawatib ni maksudnya solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Jadi yang kita bincang hari ini dan juga semalam kita telah cover tajuk berkenaan dengan solat sunat witir. Jadi semoga dengan perkongsian sekejap pada petang ini sambil-sambil menunggu nak berbuka puasa ataupun yang tengah penat rehat memasak ke ataupun beli barang dan sebagainya, boleh sambung lagi selepas ni kerja masing-masing, ataupun sambil-sambil tunggu berbuka puasa ini kan, Nabi nyatakan banyakkan kita berdoa, kerana berdoa ataupun apa saja ibadah apabila kita menunggu berbuka puasa, ataupun bukan tunggu berbuka puasa sajalah, maksudnya daripada awal orang tu mula puasa sampailah dia berbuka puasa, itu sebenarnya waktu dia mustajab untuk dia berdoa. Dan jangan lupa untuk selitkan dalam list doa masing-masing, disebabkan kita sekarang ni berada di musim boleh kita kata musibah lah, Allah Ta'ala uji kita dengan musibah dengan COVID-19 ini. Maka selitkan masing-masing seluruh umat Islam di bulan puasa yang doanya mustajab ini, doalah sama-sama supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala segera mengangkat wabak ataupun musibah ini, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita semua. Saya ingat setakat itu dulu perbincangan kita pada hari ini. Sedikit sebanyak moga-moga ianya dapat dimanfaatkan. Dan masalah tahu tak tahu ini mungkin kita kata ada yang ilmu baru, ada yang dia rasa ini dah tahu, tak ada masalah. Yang saya harapkan adalah sama-sama kita menjadikan solat sunat ini sebagai satu benda yang penting sepanjang kita memenuhi aktiviti kita di bulan Ramadan ini. Dan solat sunat witir sebelum kita tidur ataupun setelah kita tidur, maksudnya bangun qiyamul lail, dirikan solat sunat witir. Dan insya-Allah beberapa CD akan datang kita akan bincangkan solat-solat sunat yang lain. Wallahu alam, apa yang baik itu dari Allah, apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Ampun maaf atas segala kekurangan, mohon tunjuk ajar sekiranya ada yang tersilap. Wallahu a'lamu bissawab. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk kita di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.